السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahdi Syahrudin, saya pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-16 dan 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Iblis menjawab, kerana engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Yang mendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lepas yang telah kita bincangkan, iaitu ayat yang ke-14, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Ketika Iblis minta kepada Allah supaya dia bagi penangguhan sehingga ke an-nafkhu al-awwal ataupun an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan setakat tiupan sangkakala yang pertama sahaja, walaupun diminta, kata Imam Al-Qurtubi, kepada tiupan sangkakala yang kedua. Perkara ini telah kita bincangkan, ada beberapa kali tiupan sangkakala yang sebenarnya. Menerusi pandangan para ulama dalam bab akidah, dalam penjelasan dikemukakan sebagai contohnya oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Bagaimana Ibn Hajar menjelaskan hanya terdapat 2 tiupan saja, bukannya 3 dan bukannya 4 seperti yang dikatakan oleh Ibn Hazm Al-Zahiri. Perkara tersebut telah kita bincangkan, tak perlu diulang semula. Dalam ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala telah pun diminta oleh syaitan, oleh iblis, agar dipanjangkan umurnya, lalu Allah pun terima dalam ayat ke-15. Para ulama membincangkan, apakah doa yang dipanjatkan oleh syaitan ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan dalam syarat doa yang pernah kita pelajari bersama-sama, antara syarat yang dikemukakan, walladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah SWT hanya menerima mereka yang berdoa dengan tawaduk, sedangkan syaitan ini memiliki sifat takabbur, bahkan kafir, bahkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menerima permintaannya? Nanti kita akan lihat pandangan para mufassirin dalam memberikan hujah masing-masing. Sebenarnya kalau kita lihat pandangan dikemukakan oleh Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya, beliau menjelaskan bahawa Allah tidak membantah iblis, tapi tidak juga meluruskan atau menerima kekeliruannya, kerana ucapan iblis ini bukannya pertanyaan ataupun usul, tetapi dia mencerminkan keangkuhan dan bangkangan kepada Allah SWT. Ini pandangan seorang mufassir yang cukup hebat, sidang pendengar sekalian. Allah SWT menekankan frasa keluar daripadanya bagi mengelak silap faham orang yang baca Al-Quran, bahawa bila Allah SWT kata keluar dari syurga, maknanya mungkin syurga ni bertingkat-tingkat. Ini pun dibincangkan oleh Imam Al-Mawardi sebagai contohnya dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Al-Mawardi. Apakah syurga itu terdapat langit? Apakah syurga itu syurga yang dijanjikan untuk orang melakukan ketaatan, di akhirat kelak akan memperoleh, ataupun syurga itu duduk di dunia? Ini bahasan yang dikemukakan oleh para ulama yang cenderung kepada ilmu kalam. Sebenarnya tidak ada nas yang sarih dalam perkara sedemikian, sidang pendengar sekalian. Memadailah untuk kita mengatakan syurga. Allah SWT sebut dalam konteks ayat ini, Allah suruh syaitan keluar dari syurga, maknanya nak menampakkan keluar dan jangan datang lagi ke sini.
Bukan maknanya keluar kamu dari rumah ini, kamu pergi ke rumah yang berikutnya. Kalau rumah ni berada di tingkat 4, kamu turun tingkat 3. Tidak, keluar terus, jangan datang lagi ke sini. Ini bagi mengelakkan pembaca Al-Quran tidak menduga, supaya jangan menduga bahawa perintah turun dimaksudkan turun ke tingkatan yang kurang dari syurga yang diduduki oleh Nabi Adam. Maknanya kata keluarlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Dalam ayat yang ke-18 nanti kita akan bincangkan. Qala khruj minha madhuman madhura. Keluarlah kamu dari syurga ini sebagai orang hina lagi terusir. Jadi maknanya keluar ini dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasa minta keluar ini, keluar terus, jangan datang lagi. Nanti kita akan bincangkan bila dah keluar daripada syurga, macam mana pula boleh mempengaruhi Nabi Adam. Ini pun satu bahasanya unik. Dah keluar, macam mana boleh datang balik semula. Perkara ini akan kita bincangkan pada waktunya kelak, insya-Allah. Jadi sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila syaitan diusir keluar dari syurga, maknanya diusir keluar terus dan tak boleh balik semula. Itu sebabnya syurga merupakan tempat bagi orang yang tidak menyombongkan diri. Dalam hadis yang pernah kita pelajari, hadis yang sahih riwayat Muslim, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Qala inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sekelumit sebesar zarah sekalipun perasaan kibir. Kibir ni telah kita lihat kuasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Contohnya kibrun maknanya dalam hati. Takabbur bila dia keluar dipamerkan oleh perangai luarannya. Benda yang ada dalam hati ni dia akan dikeluarkan dengan lidah, dengan kelakuan. Orang akan tahu juga akhirnya. Disebut dalam patah Arab, wal ina bima fihi yandahu. Tin kosong ini ataupun satu bekas, dia akan direflekskan oleh imej luarannya. Macam contohnya tin kosong yang turun daripada bukit. Tin yang berisi penuh diturun dari bukit tak bunyi. Tapi tin kosong diturun daripada bukit, dia bunyi lentang-lentung. Nak bagi menampakkan kekurangan dalam diri. Itulah yang sebenarnya dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi seorang yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan, kadang-kadang manusia hendakkan dirinya kelihatan cantik. Ni para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Bila Nabi mengatakan tidak akan masuk syurga orang yang dalam hati ini ada perasaan dengki, perasaan hasad dan perasaan takabur, maka sahabat bertanya, wahai Nabi, bagaimana seorang di kalangan kita yang suka pakaiannya cantik, kasutnya elok? Nabi lantas menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Maksudnya Allah yang cantik, Allah suka pada benda yang cantik. Tapi yang aku maksudkan takabur itu bila kamu menafikan kebenaran dan kamu suka untuk menzalimi manusia lain, suka memperlekehkan orang lain. Ini maksud takabur. Dalam ayat ke-14 dan 15 ini, kalau kita lihat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Iblis menyadari bahawa dia dikutuk oleh Allah. Iblis menyadari. Itu sebabnya dia mengatakan dalam ayat yang ke-14 dan 15, kita tengok, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Bila Allah SWT mengatakan dalam ayat yang ke-13, innaka minas saghirin, kamu dari kalangan yang hina. Saghir ini kecil, tapi dia sudut metaforanya nak masukkan di sini hina. Seperti yang jelaskan oleh para ulama mufassirin. Contohnya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir, dijelaskan panjang lebar. Jadi kita sedang bincangkan syaitan ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur dipanjang. Ini permintaan doa. Para ulama mufassirin berbeza-beza pandangan dalam menjelaskan isu ini. Sebagai contohnya Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari ini terkemuka sebagai seorang Syekhul Mufassirin, ulama yang mentafsir Al-Quran yang paling hebat, dengan riwayat-riwayat yang dikemukakan. Dan semua yang datang selepas daripada Ibn Jarir At-Tabari pasti akan menggunakan tafsir Tabari untuk menjadi rujukan mereka. Ini kalau kita ibaratkan dalam ilmu hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, ini merupakan jagonya yang utama. Kata Ibn Jarir At-Tabari, Allah tidak menerima permintaan Iblis. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dalam firman-Nya, engkau mendapat apa yang engkau minta. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan melihat uslub yang menjadi jawapan Allah SWT terhadap permintaan Iblis ini. Qala innaka minal munzirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, panjangkanlah umurku hingga hari dibangkitkan. Lalu Allah SWT menjawab padanya,
engkau dari kalangan yang diberi umur panjang. Allah tidak jawab, bagimu segala yang kau minta. Kalau Allah jawab bagimu apa yang kau minta, menandakan Allah terima permintaan iblis. Sebenarnya Allah tidak pernah menerima pandangan permintaan seorang yang kufur kepadanya. Ini penjelasan oleh Ibn Jarir Tabari. Jadi Ibn Ashur, Muhammad Tahir Ibn Ashur, seorang ulama mufassir yang terkemuka pada abad ke-20 ini, dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir juga menyokong pandangan yang dikemukakan oleh Ibn Jarir Tabari. Jadi beliau mengatakan Allah tidak menerima permintaan iblis, tetapi Allah telah menetapkan perkara demikian yang kebetulan sama, yang sama dengan permintaan iblis itu dari azali lagi, dari zaman sebelum penciptaan makhluk-makhluk ini lagi. Ini kata Ibn Ashur. Kalau kita lihat pandangan Ibn Katsir pula, Ibn Katsir berbeza pandangan. Beliau mengatakan, Ibn Katsir seorang ulama mufassir yang terkemuka juga, dalam tafsirnya Tafsirul Quranil Azim. Ini antara tafsir yang mudah untuk dibaca, kerana Imam Ibn Katsir manhajnya, metodologinya dalam buat ilmu tafsir, beliau mengemukakan hadis-hadis dan pandangan-pandangan dan penjelasan-penjelasan dan kisah-kisah. Tafsir Ibn Katsir ni antara tafsir yang cukup baik untuk dibaca. Kalau lihat perbezaan dengan tafsir Tabari, tafsir Tabari ni besar, riwayatnya banyak. Kadang-kadang satu-satu masalah dikemukakan berpuluh-puluh riwayat dalam memberikan penjelasan. Tapi Imam Ibn Katsir meringkaskan dan mengemukakan pandangan-pandangan para ulama, menyokong apa-apa yang dikemukakan itu, hujah dari sudut Quran, dari sudut hadis, yang mentafsirkan sesuatu fenomena yang dikemukakan oleh ayat. Ibn Katsir berbeza pandangan. Beliau mengatakan bahawa sebenarnya Allah SWT menerima permintaan iblis itu kerana sesuatu hikmah, iradah dan kehendak yang tak dapat ditolak. Tafsir ini juga disokong oleh Syekh Al-Marhum Rashid Ridha dalam tafsirnya bernama Al-Manar. Rashid Ridha ni merupakan seorang pengikut setia kepada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh pernah kita bincangkan pandangan-pandangan beliau yang kadang-kadang banyak ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama yang mengkaji. Pernah kita bincangkan pandangan yang ditolak oleh Syekh Mustafa Sabri dalam kitabnya Mawqiful Ilmi wal Aqli wal Alim min Rabbil Alamin terhadap beberapa kesilapan Muhammad Abduh. Tetapi Rashid Ridha, anak murid kepada Muhammad Abduh, walaupun beliau ni cukup sayang kepada gurunya Muhammad Abduh, tetapi pandangan-pandangan beliau dalam kitab tafsirnya yang mereflekskan pandangan tuan gurunya, direfinekan, diperbaiki, dikemukakan hadis-hadis yang menyokongnya. Jadi tafsir Al-Manar antara tafsir yang paling baik sebenarnya untuk konteks masa kini sedang pendengar sekalian. Yang ketiga, kalau kita lihat pandangan oleh Al-Imam An-Nasafi. Al-Imam An-Nasafi ni seorang ulama yang cenderung kepada pembawaan Sufi, dan beliau ni seorang mazhab Hanafi. Beliau mengatakan sebenarnya kalau kita lihat di sebalik permintaan syaitan ini yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkandung ujian, sekaligus mendekatkan hati para pencinta Allah bahawa ini merupakan anugerah Allah bagi yang menderhakainya. Ini namanya istidraj. Maksudnya permintaan syaitan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana permintaan Fir'aun untuk hidup sihat juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj. Yang keempat, kalau kita lihat pandangan yang dikemukakan oleh Al-Baydawi, Az-Zamakhsyari, dan demikian juga Al-Marhum Syekh Sayyid Qutb dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, mereka ini mengambil jalan tengah. Dalam penjelasan para ulama mufassir yang berbeza-beza pandangan perselisihan ini terhadap isu adakah doa syaitan dalam ayat yang ke-14 dan 15 ini menandakan permintaan daripada Allah ataupun tidak, bagi mereka mengatakan Allah tidak menerima permintaan itu 100%, tetapi tidak pula menolaknya 100%. Itu sebabnya Allah menerima adanya penangguhan, tetapi tidak seperti yang iblis harapkan. Ini telah kita bincangkan pandangan dikemukakan oleh Dr. Omar Sulaiman Ashqar dalam kitabnya Al-Qiyamatus Sughra, cerita tentang bagaimana berlakunya tiupan sangkala pertama, dan yang kedua syaitan minta supaya umurnya panjang sampai tiupan sangkala yang kedua. Maknanya kalau Allah terima permintaannya sampai tiupan sangkala yang kedua, orang masuk ke alam barzah selepas meninggal dunia pun boleh dipengaruhi oleh syaitan lagi. Tentulah perkara ini merupakan satu perkara yang cukup mencabar keimanan, dan masuk dalam kubur pun dia boleh datang lagi untuk menyesatkan. Tentulah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu pandangan lagi, insya-Allah kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Pandangan ini oleh seorang ulama Syiah, namanya Tabatabai. Juga pandangannya menarik, tetapi pandangan ini tidak punya asas yang kukuh.
Ini dari sudut asas yang diterima pakai oleh mazhab Syiah. Ada beberapa perkara yang cukup berbeza dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Perlu kita dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memahami perkara ini supaya kita tidak terkesan, terpengaruh dengan pendekatan yang dikemukakan oleh mereka. Kerana bagi kita ini maksudkan Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu alaihi bin nawajis. Kita mengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Janganlah kita disesatkan dengan terpengaruhnya kita pada fahaman-fahaman yang lain daripada fahaman janjikan Nabi SAW keselamatan ini. InsyaAllah perkara ini akan kita lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.